Berhenti pada hadis yang ke-19 daripada Sahih Al-Bukhari. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanam yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanam yatba'u biha sya'af al-jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Maksudnya, kata Al-Imam Al-Bukhari telah mengkhabarkan kepada kami hadis ini Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, yang merupakan seorang perawi yang hebat daripada anak murid Imam Malik, Abdullah bin Maslamah. Yang mana Abdullah bin Maslamah mengambil daripada Imam Malik. Imam Bukhari kalau dia nak pilih mana-mana riwayat perawi yang glamour, yang masyhur, dia akan pilih riwayat anak murid yang paling hebat daripada guru tersebut. Itu Imam Bukhari dia nak ambil pada Imam Malik. Imam Malik ni perawi yang masyhur, jadi dia ambil daripada anak murid yang paling hebat, iaitu antara yang terhebatlah, ya, Abdullah bin Maslamah. Yang mana Malik mengambil daripada hadis ini, dia ambil daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah daripada ayahnya, yang mana ayahnya mengambil daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ni tuan-tuan biasa dengar kan? Dia ni sahabat lah. Nama sebetul dia apa? Yang tu lupa. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nama dia Sa'ad. Abu Sa'id, gelaran dia kunyah dia. Dia merupakan sahabat yang hebat, yang orang kata menjadi pakar rujuk sahabat-sahabat yang lain lah. Baik. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, akan hampir satu zaman di mana sebaik-baik harta seorang Muslim ini adalah kambing, yang mana dia membawa kambing ini, dia mengembala kambing ini pergi ke puncak-puncak bukit ataupun perut-perut lembah. Yafirru bidinihi minal fitan, kerana dia nak lari daripada fitan, melarikan diri, membawa agama, lari daripada fitan. Baik. Fitan berasal daripada perkataan fitnah. Fitnah itu dia punya singular dia. Fitan ni plural. Kita biasa dengar hadis fitan. Hadis fitan sinonim dengan hadis-hadis tentang yang bercerita tentang peristiwa yang akan berlaku sebelum daripada kiamat. Hadis yang berlaku ataupun hadis yang menceritakan tentang peristiwa yang berlaku sebelum daripada kiamat ni ada dua jenis. Satu dipanggil ahadisul mubasyirat. Ahadis ataupun hadis-hadis yang menceritakan tentang khabar baik yang akan berlaku sebelum daripada kiamat. Seperti contohnya munculnya Mahdi. Seperti contohnya munculnya Nabi Isa alaihi salam. Ini hadis-hadis mubasyirat. Hadis yang memberi khabar gembira kepada orang Islam sebelum daripada berlakunya kiamat, maka orang Islam akan menang. Sekarang ni kita hidup di zaman orang Islam kena lanyak. Nak amal Islam pun tak boleh. Pergi luar negara, nak pergi barat, tengok ada janggut tebal sikit, so dia akan tengok dengan skeptikal. Orang Islam lah, tapi kalau orang Sing, janggut lagi tebal daripada kita. Tak pula dianggap sebagai teroris, tidak pula dianggap sebagai penganut terorisme. Tapi memang adalah teroris yang betul. Cuma kita dipandang begitu, walaupun kita bukan itu. Kan? Dan mana-mana agama pun ada pelampau dah. Tapi bila pergi pada Islam, nampak seolah-olah macam
Oh, Islam ni ramai yang teroris ni. Macam tu. Itu di akhir zaman. Ada satu jenis hadis yang memberi berita khabar gembira. Ada hadis yang dipanggil sebagai ahadisul fitan. Hadis-hadis ancaman. Yang Nabi bagi tahu di akhir zaman nanti ni akan muncul peristiwa-peristiwa yang dianggap sebagai berita buruk. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Berlakunya Malhamah Kubra. Malhamah Kubra ni apa? Tentang kalau pergi Mekah, lalu dekat kedai-kedai kat Mekah ke Madinah, dia akan tulis Malhamah. Malhamah ni tempat jual daging. Kedai jual daging. Ada satu kitab terjemahan. Tapi orang yang terjemah tu mungkin dia tak biasa dengan bahasa hadis. Dia terjemah literal. Berlakunya Malhamah Kubra. Maka wujudnya kedai-kedai jual daging yang besar. Tanda kiamat. Dah. Malhamah Kubra bukan kedai jual daging. Malhamah Kubra ni perang yang besar. Sehingga kan bumi ni menjadi macam kedai jual daging lah. Banyak manusia yang akan mati. Ni akan berlaku di akhir zaman. Munculnya Dajjal. Berlakunya maksiat yang berleluasa. Sehingga disebut dalam hadis Nabi kata, la taqumu sa'ah hatta yaquma ar-rajul ila al-mar'ati fayaftarishaha fit tariq. Tidak akan berlakunya kiamat. Hadis dengan sanad yang hasan li ghairi. Tidak akan berlakunya kiamat sehingga seorang lelaki berdiri depan seorang perempuan, dia jumpa seorang perempuan fit tariq, di pertengahan jalan, fayaftarishaha, dia akan berzina dengan perempuan tu betul-betul tepi jalan. Dalam riwayat lain disebut hatta tatasafadu kama tasafadal hamir. Hatta tatasafadu tasafudal hamir. Tidak akan berlaku kiamat sehingga kamu umat ini akan berzina seperti mana berzinanya keldai. Maksiat yang sangat berleluasa. Sehingga dalam hadis disebut fayakunu khiyaruhum yawma idzin man yaqul law waraitahu wara' hadzal ha'id. Orang paling baik pada zaman tu dia kata, kalau nak berzina pun pergilah menyorok belakang dinding ke, jangan duk buat tepi jalan ni. Tu orang paling baik zaman tu. Maksud hadis di akhir zaman yang dicerita sebagai hadis fitan ni, hadis yang menceritakan tentang keburukan yang akan berlaku di akhir zaman. Cuma bila kita bincang tentang hadis akhir zaman ni, kita jangan fikir, alah benda tu nak jadi apa kita boleh buat, Nabi dah bagi tahu dah, so kita terima. Tak. Nabi cerita tu bukan suruh kita hanya menerima dengan tak buat apa-apa. Nabi suruh kita bersedia. Kerana benda ni akan muncul. Bila kita sebut tentang fitnah di akhir zaman, bala bencana, sehingga orang zaman tu dia tengok tak tahu mana satu yang betul. Tu maksud fitan. Tu dalam hadis Nabi sebut, dalam hadis Abu Daud, Nabi kata innaha satakunu fitanun. Al-qa'idu fiha khairun min al-mashi fiha wal mashi fiha khairun min as-sa'i ilayha faman istashrafaha faman tasharrafa laha istashrafathu. Yang bermaksud, Nabi kata sungguh-sungguh akan berlakunya fitan. Sungguh-sungguh akan turun bala. Bala bila turun, yang Nabi sebut bala di akhir zaman ni, sampai orang yang hidup akhir zaman ni tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Sungguh-sungguh akan berlaku. Nabi kata, Al-qa'idu fiha, orang yang hidup zaman tu dan dia duduk di zaman tu, dia duduk, dia tak buat apa, khairum minal mashi fiha, lebih baik daripada orang yang berjalan pada zaman tu. Wal mashi fiha khairum minas sa'i ilaiha,
Orang yang berjalan zaman tu lebih baik daripada orang yang usaha masuk nak terlibat dengan fitan yang ada pada zaman tu. Maka sahabat tanya, apa yang kami perlu buat di zaman tu? Nabi kata, faman kana lahu ibil falyalhaq bi ibidih wa man kana lahu ard falyalhaq bi ardih wa man wajada malja'a falya'udh bihi. Nabi kata, bila bala ni turun, bencana ni turun, siapa yang ada unta, pergi ambil unta dia, duduk jauh-jauh. Siapa yang ada tanah, pergi berlindung kat tanah dia. Siapa yang dapat kubu untuk tak terlibat langsung dengan fitan, jangan terlibat. Jangan terlibat. Maka sahabat tanyalah, kalau itu orang yang ada tanah lah, orang yang ada unta, kalau kami tak ada apa? Nabi kata, ya'midu ala sayfi fayadukku ala haddihi bihajar. Ambil pedang dia, Nabi kata, kalau dia tak ada unta, kalau dia tak ada tanah nak pergi sembunyi, kalau dia tak ada tempat nak berlindung. Kadang orang tak ada tanah, tapi kawan ada tanah, dia boleh berlindung situ. Tak ada tempat dia nak berlindung. Nabi kata, pergi ambil pedang, terbalikkan pedang, tengok mata tajam pedang tu, fayadukku ala haddihi bihajar. Maka ketuk pedang yang tajam tu, mata pedang yang tajam tu dengan batu, supaya Nabi kata jangan terlibat masuk, jangan duk ambil senjata. Kerana kalau kamu biar pedang tu macam tu, nanti kamu sendiri akan terlibat dengan fitan ni. Fitan ni fitan apa? Yang bila dia turun sampai orang tak tahu betul ke tidak ni, sampai la yadhhar wajhul haqqi wal batil. Bila dia turun di akhir zaman ni, tak tahu mana satu yang hak, mana satu yang batil. Ulama beza pendapat, pelbagai tafsiran yang dia bagi. Tapi Ibn Hajar mengatakan di antara tafsirannya ialah pertarungan untuk mendapatkan kuasa dalam negara. Di akhir zaman nanti, masing-masing nak kuasa, nak memerintah negara. So duk bergaduh sini, perang sana, bunuh sini. Kita orang awam ni, rakyat, duk tengok mana satu yang betul. Nak sokong ni nampak macam tak apa nak betul. Nak sokong ni pun nampak macam tak apa nak betul. Kami nak sokong siapa? Ni yang berlaku pada sebahagian besar sahabat. Ketika mana Muawiyah perang dengan Ali dalam perang Siffin. Muawiyah sahabat Nabi, Ali sahabat Nabi. Muawiyah katibul Quran, penulis wahyu. Ali sepupu Nabi, menantu Nabi. Perang dua ni. Dan yang sokong Muawiyah pun sahabat. Amr bin Al-As, yang Nabi puji, panglima perang. Yang sokong Ali pun dipuji, sahabat-sahabat dia. Antaranya Talhah bin Ubaidillah. Bukan Talhah Talhah kem Aisyah, perang Jamal. Yang sokong Ali antaranya Ammar bin Yasir, kem Ali, yang Nabi puji. Maka Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah As-Saqafi, dia melihat pertarungan di antara dua orang sahabat ni fitan. Sebab tak tahu nak sokong siapa. Maka sebab tu majoriti sahabat tak terlibat. Hanya sebahagian yang terlibat. Yang terlibat tu pula bukan jahat. Dan mungkin pada seseorang benda tu fitan, sebab dia tak nampak mana betul mana salah, jangan terlibat. Pada sebahagian yang lain, nampak mana betul mana salah. Bagi sahabat yang terlibat, dia nampak mana betul mana salah. Maka sebab tu dia sokong. Yang tak nampak macam Abu Bakrah, macam Abu Hurairah, macam Ibnu Umar, mereka tak terlibat. Sebab dia kata nak sokong Ali, nampak macam Ali betul. Nak sokong Muawiyah pun, alasan Muawiyah pun betul. Selamat kami jangan terlibat. Maka sebab tu Abu Bakrah nasihatkan sahabat yang lain. Dia kata jangan. Sebab Abu Bakrah periwayat hadis fitan. Maka Nabi sebut hadis fitan ni akan berlaku.
Dan di zaman sahabat, sebahagian sahabat dah implement dah maksud hadis. Jangan kamu terlibat dengan fitan. Bila mana Ali perang dengan Muawiyah, majoriti sahabat tak terlibat. Sebab mereka tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Muawiyah betul ke Ali betul? Sebab dua-dua nampak ada alasan yang kukuh. Bila mana jadi macam tu, jangan terlibat. Lebih selamat. Bagi orang yang tengok, nampak zahir pada dia kebenaran, dia kena sokong kebenaran tu. Bagi orang yang tak nampak, asing diri, jangan terlibat. Tapi Muawiyah ni bila dia lawan dengan Ali, tuan-tuan sokong Ali ke sokong Muawiyah? Ulama ahli sunnah berbeza pendapat. Ada yang kata Ali di pihak yang benar. Ada yang kata Muawiyah di pihak yang benar. Ada yang kata malas nak masuk campur. Zuhri dia kata tilka dima tahharallahu minha yadi fala uhibbu an uslima biha lisani. Aku tak mau bincang, kata Zuhri, kerana darah-darah sahabat itu, yang mana sahabat terbunuh. Ammar terbunuh. Darah-darah itu Allah Ta'ala telah sucikan tanganku daripada terlibat dengan dia. Maka aku tak suka nak kotorkan lidahku berbicara tentangnya. Syiah, dia sokong Ali. Tapi Syiah sokong Ali tak macam sebahagian ahli sunnah sokong Ali. Dia sokong Ali, dia maki Muawiyah. Sebahagian ulama ahli sunnah sokong Ali, tapi mereka memberikan keuzuran kepada Muawiyah. Dia kata Ali betul, pandangan Ali tepat, tapi Muawiyah tersilap dan dia mujtahid. Dia sahabat, banyak lagi kebaikan dia yang lain. Moga Allah ampunkan dia. Ni pendirian ahli sunnah. Sebab apa? Sebahagian ahli sunnah kata Ali betul. Sebab ada hadis Nabi kata, Waihak ya Ammar, taqtuluka fi'atun baghiyah. Masa Nabi bersama dengan Ammar, Nabi pernah sebut pada Ammar, malang bagi kau wahai Ammar, satu hari nanti engkau akan dibunuh oleh satu puak yang melampau. Oleh kerana Ammar berada di saf Ali, menunjukkan ijtihad Ali betul, Muawiyah adalah pelampau. Sebab tu Ali pun kata, ikhwanuna baghaw alaina. Bila ditanya tentang Muawiyah dan konco-konco Muawiyah, Ali kata apa? Mereka adalah saudara kita yang melampau kat atas kita. Tapi kita tak kafirkan Muawiyah, kita tak benci Muawiyah. Bila kita sebut Muawiyah, kita kata radhiyallahu anhu. Moga Allah meridai Muawiyah kerana banyak lagi kebaikan dia yang lain, jasa dia yang lain. Muawiyah satu pemimpin yang baik. Cuma dia tersilap dalam masalah ni. Bila Ammar terbunuh, Ammar kem Ali, orang bagi tahu kat Muawiyah, kata Ammar terbunuh. Nabi kata, siapa yang bunuh Ammar, dia adalah puak yang melampau. Muawiyah dia takwil, bukan kita yang bunuh, Ali yang bunuh. Macam mana pula Ali bunuh? Dia kem Ali, Ali yang bawa dia mari sini. So dia ada takwilan dah. Ali lah yang bunuh dia sebab Ali yang bawa. Kalau Ali tak bawa, kita tak bunuh. So pasal apa bergaduh ni? Perbezaan ijtihad dalam politik, perbezaan pandangan dalam politik. Nak cari ke tidak pembunuh Osman? Ali kata tak perlu, sebab Ali duduk di kawasan pemberontak. Ali kata tunggu kejap, bagi stabil negara, tangkap semua konco-konco ni. Muawiyah duduk jauh, duduk di Syam, dia tak tahu. Dia kata kena cari bunuh Osman. Ali jangan bersekongkol. Dia ingat Ali bersekongkol. Rupanya Ali tak bersekongkol pun. Jadi majoriti sahabat tak terlibat. Tapi benda ni akan berlaku di akhir zaman. Fitan ni akan muncul di akhir zaman. Bila dia turun, tak tahu mana betul mana salah. So Nabi kata, kalau tak tahu mana betul mana salah, jangan terlibat. Duk jauh-jauh. Kalau tahu mana betul, kena sokong yang betul. Kalau tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Nampak macam ni betul, nampak macam ni pun ada betul juga, dan dua-dua bertelagah. Jangan terlibat. Bawa kambing, pergi duduk dekat bukit, duduk seorang-seorang tak apa. Lebih baik daripada kita terlibat dengan satu benda, sokong satu benda yang kita pun tak tahu betul ke tidak. Tu nak bagi sokongan tu, jangan bagi sokongan dalam keadaan kita tak tahu.
Jangan bagi sokongan dalam kita tak tahu. Kita kena tahu dulu kita nak sokong apa. Nak bantah pun kena tahu dulu nak bantah apa. Kan dulu bagi Rabu baru ni kita buat program. Adakah perlu bermazhab? Komen tu kita letaklah poster kan, adakah perlu mazhab. Tapi silap buatlah letak gambar saya, gambar yang ganas sikit. Gambar yang tak senyum kan. Jadi orang duk komen bawah tu. Dia bantah Rozaimi mengkafirkan imam mazhab. Nanti lu nak bantah pun tunggu dengar dulu. Jangan bantah dulu, dengar dulu. Tapi alhamdulillah kita buat program tu surau penuh 2 kali solat. Imam 2. Maksudnya nak buat satu imam tak muat. Nak buat satu imam tak muat. Ni buat 2 imam. Maksudnya mendapat sambutan, bincang pasal mazhab. Tapi ada orang kadang-kadang. Tuan-tuan, kita jangan ingat kita seorang yang buat kerja untuk Islam. Bila kita bincang pasal keluasan mazhab, keluasan pemikiran, ramai kan yang komen kat saya, Ustaz, tak mau komen ke RUU 355? Ni benda lagi penting. Tuan-tuan, Islam ni semua pada tu je ke? Ada orang kadang-kadang bila sembang bab Islam, dia ingat hudud je. Bukan kita nak nafi, tapi banyak lagi benda lain kot. Yang mana kita bukan pakar pun dalam perlembagaan, biarlah orang pakar bincang. Sekali kalau aku bercakap nampak bodoh. Tak bercakap pun nampak bodoh lah perlembagaan. Betul ya, kita kena mengaku. Benda yang kita tak pakar, jangan cakap. Hari ni orang yang bincang pasal hudud ni, bila Ibn Taymiyah dihentam, pasal apa tak muncul? Saya minta sahabat-sahabat muncul lah, bagi komen. Oh, kami tak pakar. Okey, kita pun tak hentam. Tak pakar, tak apa. Ya, kami berjelaskan. Tapi bila rang undang-undang ni, yelah kita sokong lah. Tapi nak bincang panjang-panjang, bukan kita pakar, kita tak pakar. Sekali kita buat komen, kita tak tahu. Nampak sangat lekeh kan? So kita baca lah pandangan orang, pandangan pakar, kita tanya. Bincang pasal vaksin, kita sokong. Tapi nak bincang dalam-dalam, itu bukan bidang kita. Hormatlah bidang orang. Jangan jadi profesor sebel tahu. So al-fitan yang dimaksudkan dalam hadis ni, yang Nabi minta kita jangan terlibat ni, ialah bila mana kita tak, bala yang turun, bencana yang turun, kita tak tahu mana yang hak, mana yang batil, maka kita asingkan diri. Duduklah di kawasan pedalaman, bawa kambing kita. Bawa kambing ni maksudnya harta kita, supaya kita dapat bekalan susu, kita dapat bekalan daging. Kita boleh duduk dalam keadaan kita tak ganggu orang dan orang tak ganggu kita. Tapi bila mana bencana turun, kita tahu mana yang hak, mana yang batil, kita kena bantu yang hak. Kita kena bantu kebenaran. Tak boleh kita bantu benda yang batil. Okey? Tapi kalau kita tahu hak dan batil, cuma kita tak mampu nak lawan kebatilan, boleh tak kita mengasingkan diri? Duduk dalam tempat kita, tengok, memang kampung tu teruk lah. Kalau kita join, memang kita akan jadi terikut lah. So kita dibenarkan untuk mengasingkan diri seketika, untuk membina kekuatan. Seperti mana Nabi bersendiri di Gua Hira